Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah dengar ada gesaan terhadap Anwar untuk letak jawatan. Ada yang kata PM tidak sesuai untuk meneruskan jawatannya. Anwar tidak sesuai untuk jadi Perdana Menteri. Dan yang baru-baru ini, tambahan lagi ada gesaan untuk Anwar letak jawatan adalah berkaitan dengan titah edendum untuk Najib Razak sebagai tahanan di rumah. Berkaitan dengan ini, satu tulisan yang saya kongsikan kepada anda. Syahabuddin Husin bertarikh 8 Januari. Ketidaktelusan yang memakan diri, letak jawatan adalah jawapannya menurut Syahabuddin. Kalau kita lihat perjuangan Anwar selama ini, antara yang kerap dilaungkannya kepada rakyat ialah menjanjikan ketelusan. Berdasarkan maklumat Wikipedia, ketelusan bermaksud keterbukaan dalam menyampaikan sesuatu maklumat sebelum dapat jadi Perdana Menteri. Macam-macam isu ketidaktelusan kerajaan dibangkit dan diserangnya. Lalu kita sebagai rakyat pun percaya inilah pemimpin dambaan rakyat yang boleh meletakkan ketulusan di tahap paling tinggi bila menjadi PM. Tetapi dalam isu titah edendum, terbukti ketulusan itu hanya sekadar sembang kari. Apa yang berlaku dalam isu titah edendum setelah Mahkamah Rayuan mengesahkan kewujudannya dan berikutan dengannya kerajaan Madani serta Anwar berterusan diserang tanpa henti. Semua berpunca daripada kerana tiada ketelusan. Yang dibuat tidak telus atau disorok dan disembunyikan itu pula bukan permintaan atau surat atau dokumen daripada rakyat biasa, tapi titah raja. Lebih daripada itu, raja yang mengeluarkan titah edendum atau titah lampiran itu masih merupakan yang di-Pertuan Agong ketika itu. Kalau Anwar dan kerajaan Madani bersikap telus daripada awal, kekalutan yang berlaku hari ini pasti tidak berlaku. Di dalam kenyataan melalui Syahabuddin Husin, apabila Mahkamah Rayuan memutuskan titah itu wujud, disertai dengan sepucuk surat daripada Sultan Pahang atau Agong ke-16 yang mengesahkan kewujudannya, sebenarnya tiada apa yang perlu dipertikaikan lagi daripada segi kesahihannya. Titah edendum itu terbukti sah, sahih dan benar-benar wujud. Dalam hal ini, pihak yang harus bertanggung jawab tidak lain mestilah Anwar selaku Perdana Menteri. Janganlah pihak pentaksub beliau cuba mengalih tiang gol, kononnya yang salah bukan Anwar, tetapi peguam negara. Kalau perkara ini berlaku di zaman orang lain jadi Perdana Menteri, dan Anwar jadi ketua pembangkang, pasti ketika ini beliaulah yang paling dulu dan di depan mendesak Perdana Menteri meletakkan jawatan. Dengan itu desakan yang semakin bergema sekarang agar Anwar meletakkan jawatan dan mengambil tanggungjawab adalah sesuatu yang tepat. Tiada pilihan lain sekarang buat Anwar selain harus meletakkan jawatan dalam kadar segera. Lagipun imej kerajaan dalam isu titah edendum ini sudah hancur di mata rakyat. Lagi lama beliau kekal, lagi bertimbun ketidakyakinan serta penolakan rakyat terhadapnya. Berkaitan tulisan daripada Syahabuddin Husin 8 Januari, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati,
Di saat usia Tun Mahathir yang sudah masuk tahun ke-100, umur ataupun usia Mahathir. Ini satu pengakuan Tun Mahathir. Sudah pasti mana-mana pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri, apatah lagi yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali, yaitu Tun Mahathir. Sudah pasti banyak cabaran, banyak pengalaman, dan banyak situasi yang dialami Tun. Tapi ini satu pengakuan Tun Mahathir yang pasti mengejutkan ramai. Ini mungkin mengejutkan Anwar sebagai PM hari ini dan juga SPRM. Karena dikatakan di sini berkaitan dengan mencuri. Wow. Ini satu artikel daripada Malaysia Kini. Dalam kenyataan, Dr. Mahathir, anak Paklah beritahu anak saya, kini giliran kami mencuri. Nah, adakah dengan ini Mahathir serta anak Mahathir dan kroni Mahathir ketika menjadi kerajaan, menjadi pemimpin dulu, berkuasa, kerja mereka selain mentadbir negara, mereka juga mencuri? Itu persoalan yang pertama dan yang seterusnya. Kenapa disebut di sini anak Paklah, yaitu bekas Perdana Menteri? Dalam artikel daripada Malaysia Kini, bertarikh 10 Januari, Dr. Mahathir mendedahkan perbualan yang didakwanya pernah berlaku antara anaknya dan anak Abdullah Ahmad Badawi yang menyebut anak Perdana Menteri kelima negara itu dikatakan menyatakan niat untuk menggunakan kedudukan bapaknya bagi mengaut kekayaan. Tanpa menyebut sebarang nama secara khusus, bekas Perdana Menteri itu mengaku dia terkejut dengan pendedahan tersebut. Mereka, pengganti saya, percaya bahawa semasa saya menjadi PM, saya menyalahgunakan kuasa dan korup. Anak Abdullah beritahu anak saya, giliran awak sebelum ini, sekarang giliran kami. Giliran untuk apa? Untuk mencuri wang. Saya terkejut, katanya. Mahathir meluahkan rasa kesal bahawa pemimpin-pemimpin tersebut lebih memandang kedudukan Perdana Menteri sebagai peluang untuk mengaut kekayaan, bukannya untuk memimpin dan membangunkan negara. Ketika itu, saya kesal kerana meletakkan jawatan sebagai PM pada 2003 tambahnya. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, adakah dengan ini Mahathir dan juga Paklah serta anak-anak mereka ini berisiko untuk disiasat, dan kalau mereka benar-benar bersalah, adakah penjara adalah jawapannya? Nah, saudara-saudara, dalam tulisan ini juga berkongsi kekecewaan terhadap Najib, ahli politik veteran yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100 tahun itu, berkata dia pada mulanya gembira apabila Najib menggantikan Abdullah pada 2009. Mahathir yang berperanan penting dalam kempen menumbangkan Abdullah selepas prestasi buruk BN dalam PRU 2008. Dengan nada penyesalan, Mahathir berkata bahawa mungkin dirinya tidak sepatutnya meletakkan jawatan selepas 22 tahun di tampuk pemerintahan. Tetapi jika saya teruskan, saya tidak akan tahu kesilapan yang berlaku. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?